kerana ada syubhah ini. Syubhah mana? Syubhah dia ni sebagai khamr itu. Hanya baru dia dikenakan had apabila seseorang yang minum benda ni dia jelas mabuk. Kalau tak mabuk, dak. Tidak dikenakan had. Haram tu haram. Haram. Dia minum benda najis. Tapi kena had ke tidak? Kalau tak mabuk, tak kena. Kalau mabuk, baru kena had. Mengikut Imam Abu Hanifah. Itu kena perhati molek tu. Keliru, takut keliru. Reka ceritanya, kata dia, hak bahagian yang kedua ni dia ada keserupaan dengan bahagian yang pertama tadi, dengan khamr hak sebenar. Ada kesamaan. Oleh kerana ada kesamaan itu, maka hukum mengambilnya sedikit atau banyak adalah haram. Dan dihukumkan najis seperti yang pertama juga. Tetapi oleh kerana dia ada keserupaan dengan bahagian yang ketiga, hak akan datang, tak sebut lagi, ada juga keserupaan dari satu sudut dengan bahagian yang ketiga, maka tidaklah dikenakan had ke atas orang yang meminumnya, kecuali kalau dia mabuk. Kalau tak mabuk dah. Dan itu sekarang. Yang keduanya, mengikut Imam Abu Hanifah, harus menjualnya. Kita boleh jual. Kita boleh jual hak lagu ni. Dan pitih halal, tidak haram. Poin yang pertama tadi kata boleh, dia pun kata tak boleh. Tak boleh jual, haram. Khilafan li sahibaihi. Dalam masalah ni Imam Abu Hanifah seorang, ada murid dia dua orang lagi tak setuju dia. Tak setuju dia dalam bab ni. Tak sih. Dia seorang. Pelik dia. Banyak perkara lah peliknya Imam Abu Hanifah ni. Antaranya hak ni. Sebab tu kita rakyat dah baru ni kan, ada orang yang kata Imam Abu Hanifah ni kata arak tu halal. Faham molek? Kita bahas dah tadi. Lagu mana hak sebenarnya? Dia kata haram juga. Haram juga, najis juga. Cuma tidak dikenakan had. Dia kata arak juga, tapi arak bukan makna yang sebenar. Bukan. Khamriyah dia tu. Mana kedudukannya sebagai arak tu tidak qat'i. Apa sebab tidak qat'i? Sebab hak ni sebut dalam hadis saja, bukan dalam Quran. Dalam Quran khamr itu maksudnya hak yang pertama, bahagian yang pertama tadi. Dia faham gitu. Ada pun hak ni adalah sifat-sifat tu, tetapi tidak khamr yang sebenarnya. Jadi kedudukan dia tu sebagai khamr itu tidak diyakini, tidak qat'i. Sebab apa? Ia sabit berdasarkan hadis ahad sahaja. Untuk kita menghukum orang sebab ni berat. Nabi SAW kata dah, idra'ul hudud bisyubhat. Elakkan hukuman hudud dengan adanya syubhat. Apa saja syubhat? Sekarang ni ada syubhat dari segi bahasa dia. Khamr itu masuk ni ke tidak? Ada syubhat. Bila ada syubhat, hukum hudud mesti dihindari. Apa sikit pun syubhat. Kutu Imam Abu Hanifah dia. Dari segi hukuman dia, kalau hukuman Islam ni, hukum Islam ni jalan. Lagu mana? Nak sebab ke tidak orang lagu ni? Kalau mengikut Imam Abu Hanifah dah. Kalau dia tidak mabuk. Kalau tak mabuk, tapi benda tu boleh memabukkan. Dalam kadar yang tertentu boleh memabukkan. Sebotol misalnya mabuk. Tapi kalau segelas dah. Kalau segelas haram, dia pun kata haram, najis. Lepas tu khamr kah? Khamr juga, tapi tidak qat'i. Khamriyahnya, yang kedudukannya sebagai khamr itu, hak dimaksudkan dalam Quran itu tidak jelas. Sebab apa? Hak ni sebut ni, benda-benda ni dalam hadis saja, bukan dalam Quran. Hak dalam Quran, dalam makna asal bahasa Arab tu bukan gitu, kata dia. Lepas tu orang kata Imam Abu Hanifah ni tak apa reti bahasa Arab. Tak reti mana gini mo ni bahas ni. Tak reti kan gini mo bahas. Nanti kita akan sebut. Mengikut ahli bahasanya khamr itu gapo. Lepas tu Imam Abu Hanifah kata tu lagu mana? Tepat dengan hak siapa? Dia tujuannya ahli fiqh ni, dia nak tengok sekarang ni kalau kena hak, orang ni kena ke tidak? Dah ada syubhat. Ada syubhat. Syubhat dari segi mana? Dari segi dalil.
tentang kearakannya itu. Tentang khamr, kedudukannya sebagai khamr, tak jelas kata dia. Tak boleh nak hukum orang. Itu dia. Sebab tu Imam Abu Hanifah ni kalau dalam bab jenayah memang banyak lepas. Ada sikit je keraguan, lepas dah. Tak boleh dilaksanakan hukum. Tidak mudah dia. Sebab tu kebanyakan kita tengok mana-mana pun orang pakar pendapat dia banyak. Kalau nak buat hukum jenayah, orang rojok banyak ke dia. Terutama sampai sekarang ni banyak benar lah. Jadi kalau orang lain kena dah, dia dok lagi. Sebab sana lah dia ada perincian macam sana. Habis. Itu bahagian yang kedua. Ni bahagian yang ketiga pula. Kita perhabis dulu hal ini. Bahagian yang ketiga, iaitulah minuman-minuman yang lain yang memabukkan selain daripada hak 4 perkara saja. 3 termasuk dalam bahagian yang kedua, 1 termasuk dalam bahagian yang pertama. 4 selain daripada hak 4 tadi, minuman-minuman lain yang memabukkan, seperti nabid tamar, nabid zabib, zabib yang dimasak walaupun sikit sebentar masak, ataupun air perahan buah anggur yang dimasak sehingga hilang 2/3 daripadanya. Begitu juga nabid asal yang dimadu, buah tin, gandum, bali dan bijirin yang lain. Hak buat daripada hak bahan-bahan lain. Ni yang ketiga. Kalau sampai memabukkan, mana dia sampai memabukkan lah ni? Dia peras sampai memabukkan. Kalau ambil air bali, lepas tu rebus, minum selalu, tu tak kira hak tu tak ada apa. Hak ni maksudnya dibuat lagu tadi, peras sehingga jadi memabukkan. Macam cara kita buat yang pertama tadi, cuma bahan lain saja. Hukum bahagian yang ketiga ini mengikut Imam Abu Hanifah dan anak murid dia Abi Yusuf, bahawa tidak haram minum sikit hak lagu ni, tak haram. Minum sikit, jangan memabukkan. Kalau minum sikit tak memabukkan, tak apa. Hak haramnya apabila sampai kepada kadar memabukkan, baru haram. Ni hak lain-lain. Walaupun kalau kita minum banyak memang mabuk. Kalau sebotol, tapi 2 gelas dak mabuk lagi, katakanlah. Kata orang, kita nak tahu mana, kita tak biasa minum arak mana, nak tahu. Kalau orang putih misalnya masuk Islam dia biasa dah minum arak, goni macam-macam, dia tahu dah. Dia biasa minum. Aku kalau bos botol tak ada apa, kata dia. Boleh jalan molek lagi, tak ada apa. Tapi kalau sebotol lebih mabuk. Jadi makna kalau dia masuk Islam 2 gelas dia, lagu mana? Kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah ni ada jalan kepada demo ni. Negeri dia sejuk, tidak seperti negeri kita. Dia nak minum benda lagu, nak memanaskan tubuh, dan dia tahu dah. Muka dulu dia kafir, dia nak minum sebanyak mana dia tahu, banyak ni mabuk. Kalau bos gelas 2 tak mabuk dia. Lagu mana kalau dia nak minum? Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah boleh, tidak haram. Tu dia benda. Mana apa faedahnya kita kata? Nak beri jalan ke orang tu? Lagu tu. Tidak maksud gitu. Kita dalam dakwah ni, jangan kita menyusah-nyusahkan orang. Ada tarikh awak kuat sangat, kalau tak boleh belakang. Sikit pun tak boleh. Sehingga logik dia tak boleh terima lah. Bapa sejuk gini ni, kita perlu. Sehingga dia tak boleh terima Islam. Kerana tu tak patut kita kemukakan pada orang lagu ni. Benda ada khilaf. Sebab kita rayak dulu lah masalah anjing dengan orang asli. Kalau kita buat susah-susah dia, tak say Islam dulu, payah, semua tak boleh, kata dia. Semua tak boleh. Itu dia. Jadi kepada dia tak apa. Ataupun kepada orang sial, orang gapo-gapo makan katok gapo, kita nak mari kata tak boleh, semua tak boleh. Dari segi dakwah tak kena tu cara tu.
Yang lebih penting dia Islam.